Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Okay, siapa yang sedang menonton, tolong drop komen kat bawah so saya kenal anda. Kita boleh berkenalan. Saya juga nak tahu siapa follower saya, siapa yang selalu tonton saya punya live. Hari ni kita dah masuk 16 Mei. Hari ni lambat sikit saya sharing, saya buat live. Tadi ada panggilan telefon. Okay. Alright. Okay, hari ni saya nak jawab dua soalan daripada yang isi form Family Consultant Sihat Family KS. Saya nak jawab dua soalan. Soalan yang pertama adalah dari Puan Zabidah. Puan Zabidah umur 55 tahun dari Seremban. Hizam Muhammad. Selamat pagi. Rahim Syahid. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa hari ke-23 ya. Dan siapa yang mungkin ada di sini di kalangan anda yang seorang guru, saya ucapkan selamat hari guru. Hari ni hari guru. Jangan lupa ucap selamat hari guru kepada semua cikgu-cikgu yang telah mengajar kita. Peluh. Alright. Okay, soalan pertama dari Puan Zabidah Seremban. Okay, Puan Zabidah ni ada masalah berkaitan dengan vertigo dan sinus. Ramlah Yunus. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan vertigo? Vertigo ni adalah apabila keadaan badan kita tengah pening. Dia tak balance. Dia pening-pening dan dia tak balance. Itu yang dikatakan vertigo. Vertigo tak sama dengan apa kita panggil migraine lain. Kalau macam migraine sakit kepala, berdenyut kan. Tapi kalau macam vertigo ni dia rasa tak balance. Kalau dia bangun, dia tak boleh nak balancekan diri, dia tak boleh nak seimbangkan badan dia dan dia rasa macam pening-pening. Itu vertigo. Okey, vertigo ni di satu keadaan di mana dalam telinga kita, dalam telinga seseorang yang pesakit vertigo ni, dia ada penyumbatan kalsium. Penyumbatan kalsium salah satu faktor penyumbatan kalsium yang menyebabkan isyarat susah nak sampai ke otak. Isyarat ni, impuls ni susah nak sampai ke otak. Kalau kita tengok otak kita ni, dia ada cerebrum, dia ada medulla oblongata, dia ada cerebellum. Cerebellum fungsi dia adalah untuk seimbangkan badan. So dekat otak ada bahagian otak yang berperanan, yang berfungsi untuk seimbangkan badan kita. Ada otak yang berfungsi untuk ingatan, memory. Itu cerebrum kita panggil. Kalau cerebellum ni untuk imbangkan badan. Jadi disebabkan ada berlaku blockage macam tersumbat, ada kalsium pada sesuatu, ada satu bahagian dalam telinga, menyebabkan impuls saraf tu dia susah nak hantar impuls isyarat pada bahagian cerebellum, menyebabkan kita susah nak balance. Dan ada juga pakar perubatan, kadang-kadang vertigo ni pun kita pun tak tahu apa punca dia. Dia banyak lebih kepada aging factor. Jadi dari segi pemakanan, tak ada setakat ni pemakanan yang mampu mengubati vertigo. Itu jawapan saya lah. Saya tak tahu lagi, mungkin ada pakar pemakanan yang lain yang boleh merawat vertigo dengan hanya pemakanan. Setakat ni saya tak jumpa lagi. Tak ada lagi rawatan yang menyebabkan makan sesuatu makanan boleh rawat vertigo. Sebab penyakit vertigo tu sendiri disebabkan oleh kalsium. Kalsium yang tersumbat pada sesuatu bahagian telinga tu. Saya pun tak mahir apa bahagian telinga tersebut, yang menyebabkan impuls susah, signal susah nak dihantar ke kepala kita. Bahagian kepala kita panggil cerebellum untuk balancekan tubuh badan. Jadi kalau kita pergi pakar
ENT, ear, throat and ear, nose and throat. Telinga, hidung dan tekak. Pakar telinga, hidung tak. Telinga, hidung dan tekak ni adalah satu saluran yang satu arah. Kalau kita cucuk kat sini, boleh masuk sampai ke tekak. Kalau kita titik ubat kat telinga, kita boleh rasa pahit dekat tekak kita. Sebab E, N, T, dia satu saluran yang sama. Jadi kalau kita pergi hospital, ada satu pakar, kita panggil pakar ENT, pakar telinga, hidung dan tekak. ENT ni, kalau ada masalah vertigo, rujuk ENT. Biasanya tak ada rawatan. Melainkan kalau tersumbat tu dia boleh dibaik pulih lagi, mungkin ada. Tapi setakat ni saya pun tak tahu, sebab dia melibatkan kecederaan fizikal. Fizikal punya problem. Bila physical problem, tak ada kaitan dengan pemakanan. Macam saya sebut tadi, physical problem tak ada kaitan dengan pemakanan. Pemakanan ni dia bukan untuk pulihkan physical problem. Dia hanya untuk tak nak bagi dia rosak lagi, itu saja. Tangan patah, buat physical treatment. Tak boleh makan untuk sambung tangan. Slip disc, kena buat physical treatment. Tak boleh makan, slip disc baik. Tak, itu physical problem. So kita kena bezakanlah mana satu physical treatment, mana satu yang melibatkan anatomy. Azura Rahmat, Waalaikumsalam. Tengku Fahmi, boy chicks more. Guru nutrisi, selamat hari guru, selamat hari guru. Saya dapat satu ucapan hari ini daripada WhatsApp, selamat hari guru. Dia kata dia dapat selalu baca saya punya WhatsApp group, dapat info. So dia rasa dia belajar sesuatu. Saya pun tak expect lah kan. Kita hanya hantar info saja, tapi ada orang hargai kan. Alhamdulillah, terima kasih. Right, selamat hari guru. Okay. Alright, okay. Itu vertigo kan. Jadi soalan daripada Puan Zabida dari Seremban ni, dia tanya berkaitan vertigo. Jadi vertigo tak boleh dirawat dengan pemakanan. Kena rujuk pakar ENT untuk buat physical punya treatment. Rawatan khusus untuk vertigo. Sebab dia masalah dalaman yang menyebabkan saraf kita tak dapat hantar signal untuk balancing. Alright. Dan Puan Zabidah juga tanya berkaitan dengan sinus. Kalau Puan Zabidah ada sini, boleh drop komen. Jadi berkaitan dengan sinus. Sinus ni apa? Sinus ni adalah resedung. Kan? Resedung. Masalah resedung. Okey, masalah resedung dia macam ni. Dalam hidung kita ni, dia ada filter. Ada filter. Filter ni kita panggil bulu hidung lah. Jadi dalam hidung ada bulu hidung. So dia akan filter, dia tangkap habuk-habuk. Sebab itulah bulu hidung jangan cabut. Melainkan bila dia dah panjang, kita trim saja, jangan dicabut. Bila cabut semua, habislah bulu hidung. Dia untuk perlindungan, protection perangkap habuk. Sebab tu lama-lama habuk tu dia jadi tak hidung, jadi bahan kotor. Itu habuk-habuk yang kita sedut lah hari-hari. So dari dalam hidung ni ada bulu hidung. So dia perangkap habuk. First protection. Dalam lagi ni, kat sini dia boleh sampai ke otak, dia boleh sampai ke trachea. Ini kita dalam tu protection dia apa? Protection dia ada mucus, ada lendir-lendir. So dia lembab. So dia ada lendir. So katakanlah habuk yang kita sedut, bulu dah trap, bulu hidung perangkap, katakan termasuk juga, terlepas juga. Bila terlepas, ada satu lagi protection, second protection, yang dia tolong perangkap habuk yang berjaya lepas. Protection ni apa? Lendir. Lendir tolong perangkap. Perangkap. So dia terperangkap, habuk-habuk ni terperangkap dekat lendir yang kita panggil mucus. Kalau terlalu banyak sangat, sampai kita tersedut virus yang kita panggil virus influenza, so body protection kita dapat detect.
Lepas tu bila dapat detect benda-benda yang bahaya, mucus tu akan develop lagi. Dia akan rangsang lagi untuk banyakkan. So lama-lama kita ada hingus. Kita semua kita ada hingus. Itu maksudnya body protection kita dah kalah. Level pertama dah kalah. Hidung tak dapat nak perangkap, dah masuk ke mucus. Mucus cuba untuk bina banyak lagi, tebal lagi untuk perangkap banyak lagi habuk, banyak lagi virus. Itu kerja mucus. Okey. Jadi sinus ni disebabkan apa? Sinus resedung terjadi disebabkan dalam hidung ni tak pernah dicuci. Sebenarnya dia boleh bersih sendiri. Kita bersih macam biasa, kita buang tai hidung. Tapi dalam ni kita sekadar bersih kat sini saja. Tapi dalam ni macam mana kita nak bersihkan? Melainkan mucus tu dibina-bina lagi. Cara nak bersihkan kat sini dengan sentiasa bersihkan hidung, kita sedut sikit air. Hembus. Sebab itulah kita sedut cuci hidung ni sunat dalam wuduk. Tapi jarang kita buat, betul tak? Jarang kita buat. Kita biasa buat tangan, mulut. Hidung jarang kita buat. Jadi bila jarang buat menyebabkan sini banyak kotor. Bila banyak kotor, ada sejenis ni apa kita panggil ulat ni. Nak kata parasite, bukan parasite. Nak kata fungi pun bukan fungi. Bakteria pun bukan juga. Ke dia parasite? Saya pun tak pasti apa dia punya ulat tu. Hama tu kan. Hama kita panggil. So dia masuk, dia bersarang. So dekat tempat kotor tu dia bersarang. So bila bersarang menyebabkan banyak lagi mucus terbentuk. Sampai menjadi radang. Sampai gatal-gatal. So dia bersarang sampai dia membiak keluar jerawat. So caranya adalah kerap bersihkan hidung. Sedut. Time kita ambil wuduk tu kita sedut, hembus. Sedut telan pun tak apa. Tapi bulan puasa janganlah, batal. Hembus. Ataupun cara paling mudah sekali adalah ambil besen, satu besen, letak air panas. Letak air panas dalam satu besen, kita sedut wap dia. Sampai dia meleleh keluar. Memang akan rasa pedih. Kita sedut saja wap tu sampai meleleh hingus keluar. Biar je. Kita bersihkan rongga-rongga. So lama-lama rongga kulit kita ni, kulit muka kita ni, dia terbuka. Rongga tu terbuka. Bila terbuka, barulah dia akan keluarkan bahan kumuh. Kotor-kotor tu liang terbuka. Time tu lah kita boleh cuci. Biar dia terbuka, tu kita cuci dengan air. Sedut wap tu sampai keluar kotor-kotor tu. Hingus keluar, biar menetik keluar pun tak apa. Itu cara nak cuci hidung. Selain pada sedut air, kita boleh sedut wap air supaya hingus keluar dengan banyak. Hingus tu dia keluar bersama kotor-kotor yang terperangkap. Itu cara bersih. Kalau kita nak bersihkan anak kita, budak, hidung, nak cuci hidung agak susah. Kita suruh dia sedut wap air biar menitik keluar air hingus tu. Jadi itu cara untuk baiki sinus. Itu saja. Lepas tu elakkanlah makan benda-benda yang kita rasa alergik. Kalau kita makan benda tu gatal, makan belacan gatal, elakkan makan tu dulu. Sementara kita nak cuci, nak bagi baik dulu. Kita cuci ni untuk bersihkan dia. Kita elak makan makanan yang boleh trigger dia untuk elakkan dia juga. Ni bersih dan elak. Itu sahaja. Okey ke kalau kita buat rawatan resedung yang asap tu? Saya tak pernah buat. So saya tak boleh komen. Kalau bila buat tu, kalau rasa okey, lepas buat tu rasa better, okey lah, buatlah, teruskanlah. Dia tak ada side effect pun sebenarnya. Benda tu asap kan. Tu lagi satu, yang makan herba, contohnya makan herba untuk resedung. Makan herba untuk resedung ni boleh nak makan, tapi lebih berkesan cuci dulu hidung.
cuci, bersihkan dulu, barulah rawat dengan makan-makan herba apa itulah. Saya tak tahu apa herba dan saya pun tak boleh nak recommend sebab saya tak nak buat. Okey, itu soalan daripada Puan Zabidah. So saya dah jawab soalan vertigo dan sinus. Okey. Rina J. Ni top fan ni. Waalaikumsalam. Alright, okey. Yang soalan yang kedua adalah daripada Encik Muhammad Mansur. Encik Muhammad Mansur ni dari Ipoh. Ni orang Ipoh. Orang Ipoh ni dia ada masalah buah pinggang. Okey, masalah buah pinggang ni adalah salah satu masalah, salah satu problem yang mana sangat kritikal, yang mana kita tak boleh sentuh. Tak boleh nak touch. Kalau orang pakar pemakanan ke apa ke, janganlah sesekali usik pesakit kronik. Dia dikira pesakit kronik. Kalau orang yang ada masalah buah pinggang, dikira pesakit kronik. Jangan sentuh, jangan cadang apa-apa dekat dia. Kalau saya pun sama juga. Kalau ada buah pinggang, masalah buah pinggang, saya pun takkan kita nak bagi cadangan apa-apa pun, saya pun tak berani. Sebab sangat sensitif. Ya. Buah pinggang ni antara salah satu organ di mana menjalankan aktiviti detox. Dia buang bahan kumuh, garam mineral berlebihan. Okey, buah pinggang ni ada kaitan dengan apa? Dia ada kaitan dengan buah pinggang, jantung, paru-paru. Okey. Salur darah, kita makan apa-apa pun, makanan tersebut diangkut oleh salur darah. Salur darah ni umpama highway. Salur darah umpama highway. So nutrien akan diangkut dalam salur darah. Toksik akan diangkut dalam salur darah. Air akan diangkut dalam salur darah. Jadi dalam salur darah ni, dia bukan saja ada darah, dia juga ada sel darah merah, dia ada sel darah putih, dia ada plasma darah, dia lah angkut nutrien, dia lah angkut hormon, dia lah angkut toksik. Dalam highway salur darah ni ada banyak jenis pengangkutan yang lalu dalam dia. Okey. Tol dia dekat mana? Center dia dekat mana? Salur darah ni tol dia dekat mana? Center dia dekat jantung. Jantung lah tolong kawal trafik dia. Tolong kawal trafik, sama ada lancar atau tak. Jantung dia berdegup. Pak. Untuk lancarkan trafik. Okey. Kalau trafik tak lancar, perjalanan pengangkutan dalam salur darah tadi tak lancar, perjalanan darah merah tak lancar, plasma darah tak lancar, platelet tak lancar, toksik tak lancar, nutrien tak lancar, akan efek pada sistem-sistem yang lain, bandar-bandar yang lain dalam tubuh badan kita. Bandar-bandar ni maksudnya organ-organ yang lain. Dia akan efek pada sistem endokrin. Efek pada endokrin tu sistem yang melibatkan hormon, macam pankreas. So efek pada kencing manis, pada gula kita. Dan efek juga pada paru-paru kita. Paru-paru kita dia pump oksigen. Oksigen tu dapat dari mana? Dapat daripada salur darah, highway. Oksigen datang daripada highway. Pengangkutan transport oksigen apa? Transport dia adalah sel darah merah yang kita panggil hemoglobin. So dia bawa oksigen ni dalam highway ni. So bila dia dah sampai ke bandar yang kita panggil paru-paru, lepas tu oksigen tu turun lah, hantar ke paru-paru. Yang teksi sel darah merah ni, dia pergilah carilah oksigen lain. So kalau ada masalah salur darah, akan beri masalah pada jantung. Bila jantung bermasalah, akan efek pada paru-paru. Okey, lagi apa lagi? Buah pinggang. Efek pada buah pinggang. Buah pinggang ni last sekali. Kalau dia nak efek, last sekali buah pinggang akan efek. Setelah paru-paru bermasalah, jantung bermasalah, sistem endokrin bermasalah, buah pinggang akan masalah last sekali. Sebab buah pinggang ni lah, dia adalah umpama DBKL. Dia tolong cuci toksik-toksik yang ada dalam highway tadi tu, untuk disingkirkan. Yang bersama dengan urin, air kencing tu, dia adalah DBKL. Kalau terlalu banyak sangat toksik,
Di BKL pun tak boleh nak buat kerja. Dia tak jadi efisien. Lama-lama dia rosak. Jadilah komplikasi buah pinggang. Jadi masalah buah pinggang ni kita nak selesai macam mana? Tak semudah itu. Sebab kita kena selesaikan darah tinggi dia, kena selesaikan masalah kencing manis dia, kena selesaikan jangkitan kuman pada paru-paru dia, barulah buah pinggang kembali segar, kembali okey. Itu analogi jelas. Alhamdulillah. Kalau jelas alhamdulillah. So analogi macam tu. Jadi buah pinggang ni, sebab tu saya kata tak ada satu ubat, tak ada satu suplemen yang boleh rawat buah pinggang. Sebab dia ada kaitan sebelum nak rawat buah pinggang. Sebab buah pinggang ni last, bandar yang terakhir. Paru-paru nak kena selamatkan dulu, jantung nak kena selamatkan dulu, kencing manis nak kena selamatkan dulu, barulah last kali buah pinggang akan pulih dengan sendirinya. Tak perlu dirawat-rawat lagi. Jadi kalau ada orang jual produk untuk rawat buah pinggang, itu tipu. Bagi tahu dia, itu tipu. Kau jangan tipu ke aku. Sebab itulah biasanya pesakit buah pinggang, biasanya mesti dia adalah pesakit kencing manis. Biasanya dia adalah pesakit darah tinggi. Biasanya dia ada jangkitan kuman. Itu bila orang dialisis, saya akan tanya dia, dulu ada kencing manis tak? Biasanya dia cakap ada. Kalau tak ada, dulu ada darah tinggi tak? Biasanya cakap ada. Kalau tak ada juga, ada infection tak? Baru-baru ni ada tak? Sebelum dapat dialisis ni, sebelum doktor nak cuci buah pinggang tu, kena jangkitan tak? Jangkitan kuman ke? Dia kata ada. Salah satu daripada 3 ni je. Tak ada yang lain. Jadi kita rawatlah penyakit 3 ni. Sebelum nak penyakit buah pinggang, tanya ada kencing manis? Okey, dia rawat kencing manis dulu supaya buah pinggang tak terbeban. Tak adalah gula banyak dalam darah, rawat kencing manis. Kalau buah pinggang dia rosak disebabkan darah tinggi, rawat darah tinggi. Kalau buah pinggang disebabkan infection, rawat infection, naikkan sistem imun, baiki dulu sistem imun, barulah buah pinggang pulih dengan sendiri. Tapi tak semudah itu. Sebab itulah bila orang ada dialisis, jangan nasihat dia kata, okey, makanlah produk saya, dialisis boleh baik. Tak payahlah, dialisis bahaya. Tak. Kalau saya tanya orang yang dialisis, saya akan suruh dia buat dialisis. Sebelum dia nak doktor suruh buat dialisis tu, doktor akan bagi tahu, okey, kita akan buat dialisis tu, kita akan buat kita panggil fistula ke, nama tapak dia. So buat tapak tu sama ada dekat tangan ataupun dekat leher. Kalau tangan macam agak susah, kat leher senang. Buat dia punya tapak. Supaya tak ada lah kita nak cucuk berkali-kali. So dia dah ada tapak siap. Terus cucuk dekat tube dia tu je. Nak buat tapak tu pun dalam 1,000 lebih kalau government hospital. Private lagi mahal lagi lah, 4,000 ke apa tak tahu. Jadi memang saya akan kata better buat dialisis. At least bila dah dibuat dialisis 3 kali seminggu, adalah ruang untuk buah pinggang tu pulih. Dia boleh pulih kalau kena caranya lah. Tengok kerosakan dia berapa banyak. Sebab ni bergantung pada renal function. Kadang tengok renal function, biasanya kita panggil bacaan dalam blood profile, blood analysis tu kita panggil dia EGFR. EGFR ni adalah, E tu apa tak ingat. G tu maksud glomerulus filtration rate. Glomerulus filtration rate. Glomerulus tu adalah salah satu salur dalam buah pinggang kita. Berapa kadar penapisan glomerulus dalam buah pinggang kita tu. Kadang-kadang dia dah stage 4. Stage 4 maksudnya buah pinggang dah shrink, tak boleh nak tapis dah. Jadi kalau macam stage 1, kita boleh baiki lagi dari segi pemakanan, rawat masalah kencing manis, kawal gula dalam darah dia, kawal garam, pengambilan garam dia supaya darah tinggi tak ada, kawal makan makanan yang sihat, jangan makan makanan yang fast food, makanan yang tak masak. So kita boleh kawal supaya minum air banyak, bukan air banyak, minum air cukup supaya kencing okey. Jangan ambil protein yang heavy, daging-daging boleh cut off, seafood boleh cut off dulu untuk sementara baiki balik buah pinggang. Sebelum buah pinggang nak rosak, keratin akan naik dulu, uric acid akan naik dulu. Itu biasanya berlaku. Sebab tu kalau anda nak tanya benda ni lebih lanjut, lebih detail, rujuk pakar buah pinggang, pakar nefrologi, nefrologis kita panggil. Dia boleh
biasanya dia akan kata masalah buah pinggang ni disebabkan kencing manis. So rawat kencing manis dulu, jaga kencing manis. Itulah yang boleh lead kepada masalah buah pinggang, renal function, kidney failure kita. Jadi buah pinggang tak ada satu cara pemakanan yang boleh rawat. Dia bukan rawat. Kita tak nak bagi dia beban, kontrol saja, tak nak bagi dia beban. Kalau ada orang kata boleh rawat, itu tipu. No, dia banyak aspek. Infection, gula, semua nak mainkan peranan. Dan dialisis pula ada dua jenis. Satu dialisis yang kita buat 3 kali seminggu. Kita guna mission dialisis dekat dialisis center. Satu lagi kita panggil peritoneal dialysis, yang 4 kali sehari. Boleh buat dekat rumah dengan guidance daripada hospital. Bilik kena bersih, kena macam mana kita nak hygiene kan barang-barang peralatan, equipment tu, macam mana nak handle peralatan, dia punya liquid tu, semua ada. Kita panggil peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis ni adalah dialysis dekat perut 4 kali sehari. Okey, jadi siapa yang tak ada masalah buah pinggang, jaga betul-betul buah pinggang, jaga gula, pengambilan gula, jaga pengambilan garam, jaga pengambilan air. Tengok, minta advice daripada doktor sarankan berapa banyak air yang kena minum. Kalau dah dalam kena minum 500 ml sehari, follow betul-betul. Kalau dah 500 ml satu hari, maknanya garam kalau boleh cut off, tak boleh ambil langsung. Sangat bahaya. Sebab dia tak mampu. Sebab kalau terlebih, akan ada masalah water retention. Sebab buah pinggang ada problem, water retention lah, sembab air. Itu antara simptom masalah buah pinggang. Simptom masalah buah pinggang ni, water retention, kencing berbuih. Dari segi fizikal lah, kencing berbuih, water retention, sembab air. Bila dah air dah teruk, dah banyak, tak dibuang, tak boleh dibuang, bengkak saja kaki, boleh jadi infection. Sebab dalam air tu, air apa tu? Tu air kencing tu, yang tak boleh difilter. Banyak urea dalam tu, so darah jadi kotor. Bila darah jadi kotor, infection akan berlaku. Bila infection akan berlaku, jantung akan problem. Paru-paru boleh jadi berair, boleh jadi jangkitan. Itu yang kes jangkitan, kuman. Bila ada jangkitan saja, kena ingat bahaya pada jantung, pada paru-paru, pada otak. Bila jangkitan pada otak saja, koma. Jangkitan pada otak biasanya koma, meninggal. Koma, meninggal. Kalau ada chances untuk survive pun sangat sikit. So bila ada jangkitan pada kuman, doktor akan on antibiotik kuat untuk hapuskannya. Time tu suplemen dah tak ada dah. Ubat-ubat susah nak buat dah. Anti-diabetik sajalah on. Drip dia. Time koma. Banyak kes baru ni minggu lepas. Kenalan waktu saya pergi umrah. Mak dia koma disebabkan jangkitan pada otak. So itu agak kronik. So bahaya, sangat-sangat bahaya. Kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati dalam makanan kita. Makan jangan, sebab itulah makan biarlah eat clean, makanan yang clean. Jangan penggunaan minyak, jangan recycle, basuh bersih-bersih. Semua kena clean. Habuk-habuk, bila kita cuci pinggan, kita letak dekat rak tu kan, contoh kat tempat pinggan tu. Kalau dia hari-hari guna, it's okay, dia masih bersih. Tapi kalau pinggan tu dah seminggu tak guna, 2 minggu, bilaskan balik, takut habuk. So ini yang menyebabkan jangkitan. Sebab sekeliling kita terlalu banyak bakteria. Terlalu banyak, juta. Kita tak nampak. Virus lagi kita tak nampak. Bakteria pun kita tak nampak, virus apatah lagi. Berjuta, banyak Okay. Alright. Okay, itu saja perkongsian daripada saya. 2 soalan. Puan Zabidah dari Seremban, Muhammad Mansur dari Ipoh. Okay, sekejap lagi saya nak sambung coaching dengan peserta MUK, Makan Untuk Kurus. Okay, siapa yang ada soalan, anda boleh klik pada form Family KS
Anda boleh tulis soalan, saya boleh jawab setiap hari. Jawab soalan anda. Ada beberapa lagi soalan yang saya tak jawab. So setiap hari dalam 2 soalan lah. Kita belajar sikit-sikit. So okay, janji anda faham dan dapat sesuatu ilmu. Dan jangan lupa share pada kawan-kawan yang lain. Invite mereka datang, sama-sama belajar. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Selamat Hari Guru kepada guru.